Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah Ta'ala akan mengasihimu, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita menyambung pada hadis yang ke-357, surah 426, daripada Abu Hurairah berkata, satu hadis yang panjang, yaitu yang menceritakan tentang perihal kehidupan Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun, fa atahu Abu Bakr faqala ma ja'a bika ya Aba Bakr. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah pada waktu yang tidak selalunya baginda keluar dan menemui sesiapa. Iaitu satu hari Rasulullah ni dia keluar dalam keadaan waktu tersebut jarang-jarang baginda ni keluar untuk menemui sesiapa pada saat dan ketika itu. Lalu kemudian dalam perjalanan tiba-tiba Abu Bakar menemui baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa engkau datang wahai Abu Bakar? Qala kharajtu alqa Rasulullah SAW wa anzuru fi wajhihi wa taslim alaihi. Yaitu Abu Bakar menjawab, aku datang kerana mahu bertemu denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah baginda dan memberi salam kepada baginda. Tengok. Lalu kemudian falam yalbath an jaa Umar faqala ma jaa bika ya Umar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'd dhalik. Tidak lama selepas itu Sayyidina Umar pula datang bertemu dengan Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa engkau datang wahai Umar? Lalu Sayyidina Umar menjawab, aku berasa lapar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata, aku pun juga lapar juga. Jadi kisah ni kisah nak mengisahkan tentang suasana saat ketika ini Rasulullah keluar. Orang yang pertama Rasulullah jumpa Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah pun tanya, Abu Bakar buat apa hari ni? Pasal apa jumpa dengan kamu ni? Datang sini juga ada apa? Ada apa hajat? Cuma Abu Bakar ni dia sembunyikan hajat. Dia lapar juga sebenarnya Abu Bakar ni. Cuma dia kata, tak ada apa ya Rasulullah, nak jumpa dengan kamu, nak tengok kamu senyum, nak beri salam pada kamu. Bila jumpa Sayyidina Umar ni jujur sikit. Dia kata, aku lapar ya Rasulullah. Nabi kata, aku pun lapar sebenarnya.
Jadi maknanya sebenarnya ketiga-tiga ni lapar semua. Jadi ini cerita dia. Cerita dia sebenarnya ketiga-tiga ni keluar cari makan juga rupanya. Nah itu. Jadi maka lalu kemudian disebut fantalaqu ila manzili Abil Haytham ibn Tayham al-Ansari wa kana rajulan kathiran nakhli wasya wa lam yakun lahu khadamun falam yajiduhu faqalu limra'atihi aina sahibuk faqalat intalaqa yasta'dhibu lana al-ma'. Lalu kemudian mereka bertiga pun dah lapar ni pun menuju ke rumah Abul Haytham bin At-Tayhan Al-Ansari. Lalu baginda memiliki ni, iaitu Abu Haytham ni dia banyak ladang kurma, banyak pokok kurma dan banyak ternakan-ternakannya, kambing. Namun masih belum mempunyai pembantu. Apabila sampai mereka tidak menemukan Abul Haytham, mereka bertanya kepada isterinya, di manakah suamimu? Isteri Abu Haytham menjawab, dia pergi mengambil air jernih untuk kami. Jadi bila sampai rumah Abu Haytham, yang dia jumpa adalah isteri. Dia tak ada khadam, dia tak ada hamba abdi. Jadi dia tanya, suamimu kat mana? Dia kata, suami aku pergi ambil air. Sebab dulu nak ambil air ini kena pilih-pilih tempat. Ada setengah tempat terlampau payau kerana terlampau panas yang bersangatan. Jadi cari air-air yang agak kurang payau. Jadi maka dicarilah air di tempat-tempat yang terpilih. Falam yalbathu an jaa Abul Haytham biqarbatin yaz'abuha فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. Maka tidak lama selepas itu Abu Haytham pun datang dengan membawa kirbah yang penuh dengan air. Dia meletakkan kirbah lalu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata dia bersedia menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya sahabat. Bila dia tengok Abu Haytham balik bawa kirbah ni bekas air minuman yang dibuat daripada kulit. Jadi yang kita tengok cerita-cerita yang dulu-dulu tu, dia letak air dalam beg kulit. Jadi itu dinamakan kirbah. Jadi bawa air daripada air yang diambil ni dalam keadaan tengok Rasulullah tu, peluk Rasulullah, ya Rasulullah, mak dan ayahku sebagai tebusan untuk kamu ya Rasulullah. Maknanya pun nak menggambarkan untukmu ya Rasulullah apa saja aku sanggup buat. Itu maksud. Kalau kita pergi jumpa orang Arab yang memang memuliakan tetamu ni, pernah saya bila sampai di Yaman, jadi naik teksi, bila kita tanya pada mana, kita pun jawab pada Malaysia. Dia pun tunjuk isyarat tangan dia atas kepala dia. Dia kata antum ni atas kepala aku. Maknanya mu ni buatlah apa pun kamu nak buat. Aku ni, mu ni adalah tetamu. Jadi muliakan, dia muliakan kita. Walhal kita hanya baru perkenal kita daripada Malaysia je. Jadi naik teksi tu tak sampai 10 minit tak sampai. Dia duduk sembang, kata seronok. Dia peramah, orang Yaman ni dia peramah. Itu sebab kita Malaysia Ustaz. Dia memulia, dia rasa appreciate kita. Tak, sebab kerana dia orang Yaman ni akhlak dia lain sikit daripada akhlak orang Arab yang lain. Bahkan Nabi sebut al-hikmatul Yaman wa imanul Yaman. Nabi memuji orang Yaman ni. Dalam hadis Nabi ada sebut tentang perihal orang Yaman. Jadi mereka ni memang seronok memuliakan tetamu. Sembang sekejap, sudah tu dia dah minta nombor telefon kita. Sudah. Nak buat apa ni? Dah. Nanti dia tanya pula, tengah hari nanti makan kat rumah aku ya. Kalau kamu ada masa tengah hari nanti, telefon je aku, makan kat rumah. Ajak makan terus, tak sampai 10 minit. Ajak makan. Nak bayar, dia kata tak payah, kamu pelanggan pertama aku hari ni. Kamu pelanggan pertama aku hari ni. Awal pagi lagi kita dah naik taksi je. Tak apa, kamu tak payah bayar. Kamu tetamu, tu youth. Div, kamu ni tetamu, VIP. Maka tak payah bayar. Jadi yang lahanat pun ada juga, atau bukan tak ada. Yang perangai macam setan pun ada, bukan tak ada. Cuma je nak kata sebahagian akhlak dia, begitulah akhlak.
Dia tak seperti mana akhlak-akhlak orang Sudan, akhlak orang-orang sebelah. Jadi waktu kalau saya pergi ke Mekah, pergi Madinah, nak membeli akan cari kedai orang Yaman. Kalau Bangla ni dia paksa tarik kita masuk dia memaksa kita beli. Yaman tak? Bila kita kata aku pernah ziarah di Yaman, sono je orang Yaman, kita membaca hadis Nabi, dia dah segan lah. Dia kata jangan cakap macam tu, dia kata macam tu kan. Hari ni harga aku, harga kamu, harga aku, dia kata. Dah. Kamu bagi harga, bagi tahu kat aku berapa kamu nak. Sampai begitu. Jadi kita kata mayangi sikit mayangi boleh dapat harga rendah. Jadi gitu. Jadi sahabat ni, Abul Haytham ni nampak Rasulullah, ya Rasulullah, aku sediakan menjadikan ibu dan ayahku sebagai tebusan demi kamu ya Rasulullah. Peluk Rasulullah, suka, seronok Rasulullah datang rumah. Lalu kemudian summan talaqa bihim ila hadiqati fabasata lahum bisatan. Summan talaqa ila nakhlatin faja'a biqinwin fawada'ahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabih. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabih wa busrih. Selepas itu Abu Haytham pun pergi ke kebunnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Abu Haytham membentangkan permadani untuk mereka bertiga. Kemudian baginda mengambil satu tandan kurma daripada sebatang pokok yang ada dan meletakkan di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah engkau tidak memilih kurma yang matang untuk kami?" Abu Haytham menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mau kamu yang memilih sendiri kurma matang dan yang belum." Allah, ini akhlak sahabat. Dia pun terus ajak pergi ke kebun, hampar, iaitu hamparan. Kemudian ambil mana-mana tandan kurma yang paling cantik, dia pun ambil satu tandan terus bagi kat Rasulullah. Hingga Rasulullah kata, buat apa nak membazir? Kenapa sampai setandan bawah? Kenapa tak pilih yang masak-masak je? Ni yang putih-putih pun ambil sekali. Pasal apa? Tak, aku nak kamu pilih ya Rasulullah. Kamu tahu yang mana yang kamu nak. Aku tak tahu, kamu pilih. Ini akhlak. Jadi akhlak Rasulullah SAW, akhlak sahabat dengan Rasulullah. Jadi kamu nak yang rutabih ataupun wabusrih. Rutabih ataupun wabusrih, iaitu yang busrih ni yang kurma warna hijau. Kurma hijau. Jadi rutab ni yang biasa kita makan lah, rutab. Jadi kalau orang pergi umrah, dia pergi kat apa ni, ladang kurma tu ada jual rutab. Jual rutab. Itu tempat wajib singgah lah. Dah syarat dia dah. Pergi kena pergi kurma tu. Jadi maka dengan sebab tu, jadi di rutab ni, jadi maka kamu pilih sendiri ya Rasulullah. Itulah kita dengan akhlak orang alim. Kita jangan tanya, Syekh nak makan apa? Nak siakap 3 rasa ke? Nak daging masak merah ke? Nak apa? Tak, hidang je. Hidang daging pun hidang, ayam masak merah pun hidang, ikan pun hidang. Maka Syekh nak makan lah, mana yang dia suka. Melainkan kalau kita dah tahu dah, Syekh ni memang tak makan ikan, dia makan ayam. Dia tak makan ayam, dia makan daging. Kalau kita dah tahu tak apa. Kalau kita tak tahu hidang, maka dia akan pilih. Itu akhlak kita. Syekh nak yang mana ni? Saya jual jam tangan, nak yang mana? Tak. Bagi satu, ambil lah. Syekh nak yang mana, ustaz nak yang mana, ustaz pilih lah. Jadi maka begitu akhlak kita. Sebagaimana akhlak sahabat, dia ambil satu tandan, ya Rasulullah, kamu nak yang mana, kamu pilih. Aku tak tahu kamu suka yang mana, itulah yang terbaik bagi aku. Ini akhlak sahabat. Lalu kemudian fa'akalu wa syaribu min dhalikal ma' faqala sallallahu alaihi wasallam hadha walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah zillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu mereka pun makan kurma yang diambil oleh Abu Haytham dan minum air tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inilah dan demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, antara nikmat yang akan ditanya kepada kamu semua pada hari kiamat. Nikmat ini iaitu tempat berteduh yang sejuk, kurma yang matang dan air yang sejuk. Allah, Rasulullah nak makan pun ingat akhirat ni, Allah Ta'ala akan tanya juga.
Jadi apa yang masuk dalam perut kita, kata Nabi, akan disoal di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi ini Rasulullah. Walaupun memang sama-sama lapar, tapi makan pun ingat lagi pada akhirat. Makan pun ingat pada Allah Ta'ala. Makan ingat lagi kepada hari kiamat. Ni kalau kita tengah-tengah makan sedap-sedap, cuba kita sebut. Ni antara nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya di akhirat kelak. Tengok habis tu hilang selera makan. Tengah makan seronok-seronok dengan suami, dengan anak-anak, makan sedap hari ni, makan besar. Lepas suami kata sedap makanan hari ni, bang, Ustaz beritahu dah, ni yang akan ditanya di akhirat kelak. Suami kata tak apalah, sudah. Dah, sambung petang nanti pula. Pasal apa? Pasal Nabi ni mengingatkan tentang akhirat. Apa yang masuk dalam perut kita semua akan disoal. Sebab tu jangan kita ni membazir, jangan kita apa yang kita makan, hatta benda yang baik jangan kita melampau. Jangan kita melampau, maka ingatlah tentang apa yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh makan, apakah saudara kita boleh makan seperti mana apa yang kita makan? Apakah anak beranak kita ada yang susah, yang tidak ada kecukupan makanannya? Maka benda ni nak suruh kita renung-renungkan, sentiasa fikir-fikirkan, supaya kita ni tidak menjadi orang yang sombong, yang tidak ada belas kasihan, yang tidak memikirkan urusan umat yang lain. Maka dengan sebab itu, bila makan, kena ingat benda yang kita makan akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seronok sangat duduk pos makanan suka-suka. Ni kadang-kadang, saya lah Ustaz, makanan saya. Ada orang rumah pun kadang-kadang kita tegur juga, tak payahlah pos makanan apa yang kita makan. Buat apa? Kalau orang tengok orang terliur, apa pula kita? Orang terliur, orang tak boleh nak makan, apa pula? Jadi kita tak tahu orang ni. Kita, kok saya lah status WhatsApp saya. Contoh lah nak buat status WhatsApp. Ya, itu hak kita. Tapi apa kata tak, kalau orang tu tengah mengidam, orang ni memang nak makan apa yang ni, tapi tak dapat, maka ia pun akan disoal. Jadi kalau nak buat, bukan saya kata haram, tidak. Tetapi nak kata kalau kita seorang yang menjaga, maka elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Sekali-sekala okeylah. Tapi ni tiap-tiap hari muka dia makanan je gambar. Kalau makanan confirm, ni lah dia lah yang pun, tak ada orang lain lah. Jadi tujuan pula, kalau tujuan meniaga, ia lain, itu lain. Itu memang meniaga. Dia memang saya meniaga makanan, Ustaz, takkan nak pun gambar kita. Ni niat dia untuk menunjuk-nunjuk. Niat pun niat yang salah. Niat untuk menunjuk-nunjuk, nak kata kita makan makanan mahal. Kita pompos duduk restoran mahal, akulah boleh makanan mahal, akulah sekian-sekian. Maka inilah jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fantalaqa Abul Haytham liyasna'a lahum ta'aman, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tadhbahanna dhata darrin, fadhabaha lahum 'anaqan aw jadyan fa'atahum biha fa'akalu. Abul Haytham pun bangun hendak menyediakan makanan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata, janganlah engkau menyembelih kambing yang mengeluarkan susu. Oleh itu Abul Haytham menyembelih kambing betina berumur 4 bulan ataupun kambing jantan berumur belum sampai 1 bulan. Apabila siap, mereka makan makanan yang dihidangkan. Jadi Rasulullah pesan, bila Abul Haytham ni bangun nak sembelih kambing, Nabi pesan siap-siap, jangan sembelih kambing yang mengeluarkan susu. Sebab apa? Kalau tak pesan, takut nanti Abul Haytham sembelih semua kambing. Ya Rasulullah, kamu pilih nak kambing yang mana? Sudah. Jadi sahabat tak boleh buat kira, tuan-tuan. Dia punya sayang pada Rasulullah kalau semua-semua lah. Jadi Rasulullah pesan siap-siap, jangan sembelih kambing yang ada susu. Nanti susu tadi boleh jual, boleh buat apa, boleh manfaat sebagainya. Jadi sekadar-kadar saja untuk kambing. Jadi maka dengan sebab itu Abu Haytham pun sembelih kambing berumur, kambing muda lah. Jadi kambing muda ni lembut. Jadi kalau orang kita ni, kalau yang tua-tua baru bak jamu. Sebab apa? Daging banyak. Dia tak kira lembut keras, dia kira daging banyak, jimat sikit. Yang anak ni sayang sikit. Jadi maka yang orang Arab, dia akan sembelih kambing yang muda ni. Jadi kambing muda ni daging dia lembut dan sebagainya. Ni orang Arab memang dia jamu dia memang cukup, Masya Allah. Saya pernah pergi ziarah seorang syekh.
di Yaman, saya dijamu. Dia kata kamu jangan makan, dia kata sebelum mari rumah aku jangan makan. Jadi kita tak makan. Lapar perut tu. Jadi hari tu hari Jumaat, tengah khutbah Jumaat tu bercuruk perut, memang tak makan sungguh. Nampak muka Syekh tengah khutbah tu pun dah nampak makan tengah hari lah. Jadi Syekh tu sendiri yang baca khutbah, dia rumah dia pun di dekat dengan masjid, satu bangunan dengan masjid. Jadi sudah tu pun dia jamu. Dia jamu tuan-tuan, mula-mula datang hidangan pertama dalam talam, dia macam ni agak-agak tapi dia rasa dia masam. Dia rasa dia masam, tak manis, tak apa. Tuan-tuan bayar macam makan susu masam. Satu talam hidang untuk 4-5 orang. Sudah. Jadi saya makan cara paksa, tak makan takut Syekh terasa hati. Kawan saya pula memang tak makan langsung, buat ambil sudu je. Memang tak makan langsung. Dia kata aku memang tak nak makan, dia kata. Cuba bubur sudu lah letak kat mulut. Habis sudah, jadi tinggal daripada 4 tinggal 3 orang je dia makan. Jadi sebelum kita perut lapar tuan, makan ingat makan nasi dah. Rupanya ada pembuka makanan dulu sudah, nasi bila ni. Sungguh tuan, aku tak pernah makan makanan macam ni. Lelaki kita ni. Tapi sebab Syekh duk tengok kita pun senyum makan. Makan lah. Sebab kita tetamu, dia bagi kita satu talam untuk kita saja. Jadi orang dia ada anak murid. Sudah kita pun panggil lah dia, mai makan ni. Apa dia kata tetamu ni kita. Sudah. Tetamu sungguh lah aku ini. Jadi dia nampak kita dah makan dah slow tak habis ni. Dia kata tak apa, tapi tak apa, letak kat tepi, nanti boleh bawa balik kata. Bawa balik memang tak makan lah. Jadi kemudian barulah keluar nasi. Nasi tak ada kuah pula. Memang orang makan nasi berkuah. Kan macam kita nasi kering dengan lauk penuh tuan-tuan. Masya Allah. Jadi bila makan nasi kering tak ada lauk, lekat pula tuan-tuan. Nak tanya air tak tergamak rumah Syekh. Tanya sahabat saya, dah Syekh ni dia hidang air tak ni? Saya tanya dia kata hidang paling ujung sekali nanti baru dia hidang. Itu cara orang Arab hidang air. Dia tak ada makan minum air, makan minum tak ada. Jadi kita makan tuan-tuan makan tak ada air. Sup pun tak ada, air pun tak ada, makan kering macam tu. Jadi dia pun tengok kita pun tak, kita pun makan lauk saja sebab nasi pun tak ada nak pergi. Dia nampak lauk vitamin ditambah pula lauk. Sudah kata Masya Allah, dia ada Syekh ni memang tak reti sungguh ni. Tak faham kan apa ni. Dia tambah lauk pula tuan-tuan. Jadi sudah dia tengok kita tak habis, dia kata tak apalah, letak kat tepi. Dia buat keluar pisang pula. Air tak keluar lagi ni tuan-tuan. Kita nak minum air, tak keluar lagi air. Wallahi tuan-tuan, saya waktu tu fikir air. Jadi tu fikir air ni. Dia hidang pisang pula, makanlah pisang pula. Last kali baru keluar teh. Tuan-tuan. Jadi begitu adab dia. Dia habis makan satu babak, keluar babak lain. Habis babak ni baru keluar babak lain. Dia makanan dia tak hidang sekaligus. Tak. Dia macam tu. Kalau orang yang susah macam tu juga cara layanan dia. Kalau orang susah tengok kepada kadar kesusahan dia. Dia akan raih kita mengikut kadar dia. Tapi ada yang sampai dia orang tak makan ayam, dia jamu kita ayam. Dia orang tak makan ayam, tak mampu. Tapi kerana tetamu, maka dia sanggup keluarkan sedikit duit untuk tetamu. Jadi itu akhlak dia orang. Asalkan maknanya mereka memuliakan tetamu. Sebanyak apapun yang mereka ada, itu yang akan mereka hidangkan untuk kita. Jadi itu memang perangai orang Arab tuan-tuan, yang jarang-jarang ada pada orang kita. Maka inilah yang disebut kisah Abu Haisam, sehingga dia menyembelih kambing. Walhal nak jamunya berapa orang, sampai sembelih kambing. Tapi kerana memuliakan tetamu, dia bukan seorang untung rugi. Kerana orang yang memuliakan tetamu, dia layak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi sahabat ni nak fikir, apatah lagi tetamu yang hadir itu pula bukan orang biasa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau para alim ulama, orang-orang alim, doktor guru jamu dia. Cari kita kena ambil ruang untuk kita ni jamu dia, belanja dia makan, sediakan tempat yang terbaik, gembirakan hati orang alim supaya kita mendapat tempat di dalam doa dia. Itu yang paling penting.
dan supaya kita ni di akhirat kelak masuk syurga pun asbab kerana sebab kerana orang alim yang kita berbuat baik ini. Jadi walaupun kita tak alim tak apa. Kita bukan alim, kita bukan keturunan alim ulama. Tetapi memuliakan orang alim, berakhlak dengan orang alim ni, maka berkat hidup kita. Berkat kehidupan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal laka khadimun? Qala la. Qala fa idza atana sabyun fa'tina fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laysa ma'ahuma thalithun fa'atahu Abul Haytham faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma faqala ya Rasulullah ikhtar li faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal mustashar mu'tamanun khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastawsi bihi ma'rufa. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, adakah engkau mempunyai pembantu? Abul Haytham menjawab tidak. Baik. Jadi bila dah orang buat baik, Rasulullah membalas dengan kebaikan. Bukan rasuah ni dah, bukan sogokan. Dia bukan macam ahli politik. Kamu bagi, aku bagi balik. Tapi kerana ini sebagai sifat yang sepatut ada pada seorang manusia. Bila orang buat baik, siapa pun yang berbuat kebaikan pada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Maka Rasulullah bertanya, ya wahai Abul Haytham, kamu ada pembantu ke? Kamu ada khadam ke? Rasulullah dah tahu dah memang Abu Haytham ni dia tak ada pembantu. Tapi kerana nak membalas kebaikan dia tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jikalau kami mendapat tawanan, maka datanglah kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mendapat 2 orang tawanan, bukan 3 seperti yang dijanjikan Abul Haytham. Datang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pilihlah seorang daripada mereka. Abul Haytham membalas, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihlah untuk aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seseorang yang diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Pilihlah tawanan yang ini sebab aku melihat dia mengerjakan salat, jagalah dia baik-baik. Lalu kemudian Rasulullah kata, tak apa, nanti kalau aku dapat tawanan pegang, maka aku bawakan kepada kamu, iaitu kamu datanglah pada kami untuk dapatkan khadam. Ini sebagai balasan. Balasan kerana kebaikan Abul Haytham. Jadi bila mana dapat tawanan perang seperti mana yang dijanjikan, maka Abul Haytham ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 tawanan perang. Maka Rasulullah kata, Abul Haytham, kau pilih, kamu nak yang mana? Lalu kemudian Abu Haytham kata, ya Rasulullah, pilihlah untuk aku. Pilihan kamu adalah pilihan aku. Ini akhlak sahabat, minta pula pandangan. Apa yang kamu pilih Rasulullah, semua adalah baik-baik untuk aku. Benda yang kamu tetapkan untuk aku, semua baik-baik. Jadi kamu pilih ya Rasulullah. Jadi gitulah kita. Dalam kehidupan kita ni begitu. Kalau kita ni orang yang hidup dengan ulama, dia akan merasai bagaimana makna suatu ketetapan hidup. Kadang-kadang Tok Guru dia yang tetapkan. Tok Guru nak tetap macam mana, Tok Guru tetap. Nak suruh saya duduk sini, saya duduk sini. Nak suruh saya kahwin dengan orang ni, saya kahwin dengan orang ni. Dia kepercayaan dia kepada guru dia. Kepercayaan dia. Jadi Rasulullah pun bersabda, seorang yang diminta pandangan, diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Maksudnya orang yang kalau kita diminta untuk beri pandangan dengan jujur, jangan bohong. Bila orang tanya kita macam mana, anak perempuan dia okey ke? Kita kena jujur. Anaknya yang ni okey, kalau ni tak okey, tak okey. Kita kena jujur. Bila mana orang nak minta pandangan kita, maka Nabi ajar kepada kita, jangan kita berbohong, jangan kita berhela. Jadi maka dengan sebab itu Rasulullah kata, pilihlah tawanan ini kerana aku menyaksikan dia solat, aku tengok dia sembahyang. Jadi maka dengan sebab itu kita kalau nak pilih khadam pun kerana agama, Nabi ajar. Apatah lagi nak pilih isteri, nak pilih suami, cari yang beragama. Apatah lagi nak pilih pemimpin, lagilah kena cari yang lebih beragama. Kalau bab khadam pun kena cari orang yang sembahyang, maka kalau dalam bab urusan kepimpinan lagi lah. Jadi ini nak ajar, Rasulullah nak ajar. Mana kena tengok sembahyang tak sembahyang. Sebab tu kita nak cari pembantu rumah sekalipun,
Cari yang solat, yang jaga aurat. Ni kadang-kadang orang tak pandang. Aurat terdedah dalam rumah kita, maksiat berlaku, dosa berlaku terang-terangan. Maka dengan sebab tu nak ambil pembantu ke, cari yang agama, baik agamanya. Cari yang tak tinggal solat. Gitulah nak ambil pekerja pun, cari yang baik agamanya. Jangan ambil orang yang tak sembahyang. Jadi maka bahkan benda ni kena sentiasa diajar, diterapkan dalam masyarakat kita. Maka apatah lagi memilih suatu urusan yang besar, urusan kepimpinan, urusan apa dah sekalipun, maka carilah orang yang solat, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nak cari yang sempurna memang tak ada, tapi cari mana yang lebih tinggi akhlak agamanya, yang dekat agamanya dengan Nabi SAW, yang mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fattalaqa Abul Haytham ila imra'atihi fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat imra'atuhu ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqah qala fa huwa atiqun. Selepas itu Abul Haytham pulang dan memberitahu isterinya mengenai perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian isterinya berkata, engkau belum meraih kebaikan yang sebenar seperti yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jikalau engkau melepaskan tawanan itu. Maka Abu Aisyah membalas, jikalau begitu aku lepaskan dia. Baik. Jadi bila Rasulullah pesan, pilih yang ni, maka jagalah dia baik-baik, kata Rasulullah. Jadi bila balik rumah, Abu Hasan pun kata cerita sekian-sekian. Rasulullah bagi orang tawanan, pilih yang ni, yang jaga solat. Dan Rasulullah pesan suruh kita jaga dia baik-baik. Maka apa jawapan isterinya? Dia kata, wahai Abu Hasan, suamiku, kamu tak faham lagi apa yang Rasulullah sebut. Mana isteri dia lagi hebat pada suami. Bila kata Rasulullah suruh jaga baik-baik, bererti kebaikan yang terbaik bagi seorang hamba bila dia dimerdekakan. Maknanya itu yang dihajati. Yang bukan maknanya kena jaga biasa. Maknanya kalau kamu benar-benar nak berbuat baik kepada hamba abdi ini, kamu bebaskan dia, merdekakan dia. Maka itu adalah yang paling disukai oleh Rasulullah sebenarnya. Rupanya isteri dia hebat lagi. Suami dia faham gitu je, isteri faham hakikat apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, maka dia pun membebaskan. Tengok tuan-tuan. Jadi ni penting bila mana dua-dua ni hidup beragama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatani, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, wa bitanatan la ta'luhu khabalan, wa man yuqa bitanata su' faqad wuqiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi ataupun para penggantinya kecuali orang yang diutus itu memiliki dua pengawal pribadi, bitanah, iaitu pengawal yang menyuruhnya melakukan kebaikan dan meminta menjauhi kemungkaran, dan satu lagi pengawal yang tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepadanya. Sesiapa yang dipelihara daripada pengawal jahat, sebenarnya dia dijaga daripada sebarang kerosakan dan kejahatan. Baik, bitanah ni apa dia? Baju panas. Jadi yang baju panas ataupun teman lapar. Bagi seseorang itu dia ada teman lapar. Maksudnya isteri ya. Jadi bagi seseorang itu ada isteri. Sama juga bagi ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Jadi begitulah juga pada suami, ada isteri yang baik, ada isteri yang jahat. Jadi kita nak jadi yang mana? Terpulang pada gitu. Maka kita nak jadi penemang, pendamping kepada suami kita sebagai baju panas dia yang menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran, maka hak ni selamat. Tapi kalau isterinya tadi jahat, menghasut suami supaya tidak taat pada mak dan ayah, maka ni bala kepada suami ini. Ya, kadang-kadang suami ni ada tanggungjawab dengan mak dia. Dia kata, abang, kalau selama mana mak duduk dengan saya, abang cerai saya. Dia pun buang mak dia. Saya baru tadi, sebelum sampai tadi, tengok video 6 bulan lepas. Tulang terlihat, ada seorang mak. Pasal apa? Pasal tadi lah.
salah seorang daripada suami isteri, menantu dia ni pesan, kalau jaga mak di rumah, maka dia kata dia takkan duduk di rumah ni. Jadi dia pun halau mak dia. Dia halau mak dia duduk di rumah kebajikan. Jadi sebab tu tuan-tuan, jadi maka sebab tu benda ni, kita ni kena tolong suami kita taat pada Allah, taat pada mak dan ayah. Maka begitulah sebaliknya, sama lah. Jadi kita ni perempuan, isteri, maka kena jadi teman yang baik, yang menolong agama suami kita. Bukan kita yang masuk suami kita. Abang lambat sangat kaya, jual api kuda lah. Dah contoh lah. Dah, bukan kita lah. Lambat sangat abang kaya ni, rasuah lah, sikit-sikit tak apa. Nanti kita bayar zakat. Contoh. Jadi kita lah yang menyebabkan suami asalnya ragu-ragu nak ambil ke tak nak ambil. Duit haram ni nak ambil ke tak nak ambil. Kerja yang haram ni nak ambil, yang syubhat ni nak ambil ke tak nak ambil. Jadi sebab tu kita yang menjadi penasihat suami. Ada seorang hamba Allah dia mengadu, suami dia kerja di kedai wik. Kedai, saya kata macam ni lah, pesan suruh berhentilah. Kita nak rezeki yang masuk dalam perut kita, anak kita rezeki yang berkat. Bumi Allah Ta'ala ni luas, carilah rezeki yang halal. Jadi mana itu kita pesan. Jadi kalau kita tak pesan, tak apalah bang. Manager wik pun okey. Gaji pun besar. Jadi maka dengan sebab tu, maka dia pun terima jawatan. Tapi kalau kita nasihat abang, tergamak ke abang nak suap saya duit yang daripada hasil daripada merosakkan orang, yang menjerumuskan orang ke lembah kebinasaan, yang membazirkan duit manusia, yang tidak ada manfaat pun pada rokok, pada benda ni, tergamak ke? Kita nasihat dia. Jadi dia pun berubah. Tak apalah abang cari kerja yang lebih baik, rezeki yang lebih halal. Sebab itu para ulama menyatakan ada beberapa manfaat daripada rezeki yang halal. Bila makan rezeki halal ni, antara perkara yang mendapatkan manfaat daripada duit-duit yang halal yang kita makan pada setiap hari ni, apa kesannya? Maka disebut iaitu 5 kesan. Kata ulama, yang pertama, kita akan jadi rajin buat ibadah. Jadi suami isteri kena bantu suami ni cari duit yang halal. Sebab kita sama-sama nak buat ibadah. Kita, suami kita, anak-anak kita sama-sama nak buat ibadah. Maka cari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua kesannya iaitu doa akan dimustajab. Makan harta halal ni doa mustajab. Kita makan duit yang haram, harta kita, bahkan doa kita Allah Ta'ala tak akan terima. Bila mana disebut seorang hamba Allah ni dia musafir. Musafir ni kalau kira ni tuan-tuan, mustajab doa orang musafir. Tiba-tiba dia kata ya Rab, ya Rab, Allah Ta'ala tolak mentah-mentah doa. Mana mungkin aku nak terima doanya? Sedangkan apa yang dia makan haram, apa yang dia pakai haram, kenderaan dia haram. Jadi maka dengan sebab tu doa dia ditolak mentah-mentah. Walhal orang musafir ni Allah makbul doa. Jadi sebab tu jangan buat main makan harta haram, doa kita tertolak. Jangan doa, doalah kebaikan apapun tertolak doa kita selama mana kita tak tinggal duit yang haram. Tak tinggal duit haram, gitulah. Tak kira lah besar mana pun jawatan kita, tapi pekerjaan kita tu kalau melibatkan urusan haram maka haram. Pernah satu tempat kuliah, ada seorang hamba Allah dia tanya saya, tapi yang dengar kuliah tu pegawai-pegawai tinggi semua lah. Saya tak tahu dia tanya tu nak memerangkap kita ke ataupun dia nak test kita ke apa dia. Cuma dia tanya, Ustaz, sudah kuliah tu dia pun tanya, Ustaz, apa hukum kalau orang ni kerja Ustaz, kerja dia luluskan bahagian arak atau bahagian judi ni, dia yang luluskan. Memang kerja dia. Kalau dia tak buat tak boleh, dia kena luluskan juga. Saya kata haram tetap haram. Tak kira lah apa pun jawatan, menyokong benda yang mungkar, dosa tetap dosa sebesar apa pun jawatan. Jadi sebab tu kalau dah menyesal, bertaubat ataupun berhenti. Kalau tak boleh teruskan kerja tersebut, berhenti. Kenapa Allah Ta'ala tak kata dah, tidakkah bumi aku ni luas? Nak cari rezeki bumi aku ni luas. Kerja bukan sikit, banyak kerja atas dunia ni. Jadi maka dengan sebab itu, maka jauhilah daripada duit yang haram. Doa tak mustajab. Kemudian yang ketiga, kesan kata ulama makan harta halal, iaitu kesan dia zuriat kita jadi baik, soleh. Jadi zuriat soleh ni adalah kesan daripada makanan. Kita kalau makan makanan haram, zuriat kita pun jadi susah nak terima kebenaran. Zuriat kita jadi susah nak taat pada Allah, apatah lagi nak taat pada mak dan ayah. Kemudian yang keempat, iaitu hati jadi cerah. Makan harta halal ni hati
hijrah. Yang kelima kata ulama iaitu sehat daripada penyakit. Maknanya bukan tak ada penyakit langsung, tetapi orang yang makan daripada makanan haram lebih berpenyakit daripada orang yang makan harta halal. Penyakit macam mana? Bukan saja penyakit jasad, penyakit hati sekali. Penyakit hati sekali. Hati tak tenang, dalam kecil manis tak tenang pula hati. Kita okey lagi, darah tinggi, kecil manis, kanser, hati tenang. Tak, saya jumpa orang yang jaga salatnya, orang yang memang anaknya semua dihantar tahfiz. Hari ni dia masih lagi bertarung dengan kanser usus dia tak apa. Hari-hari dia kata, terima kasih ya Allah, hadiahkan saya penyakit ini. Anak mengingatkan saya pada saka dah baik dia pada Allah Ta'ala. Seolah-olah macam dia orang sihat. Walhal dia ni doktor dah beritahu hidup tak lama, tapi dia boleh lagi menerima macam orang yang tenang, menerima satu ketetapan. Sebab apa tuan-tuan? Berkat hidup. Tapi orang yang kalau makan harta haram, sehat pun tak tenang hati. Ini maka dengan sebab itu, ini penting kita menjadi penasihat. Jadi kita ni sebagai tuan penasihat. Muslimah ni dia tuan penasihat. Jadi muslimah ni dia nasihat apa suami. Kalau dia nasihat suami baik, baiklah suami. Kalau dia nasihat suami jadi buruk, buruklah suami dia. Maka jadilah bitanah, iaitu teman yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi buatlah yang baik-baik. Jadi maka sebab itu di antaranya. Lalu kemudian hadis yang seterusnya. Allahumma salli. Hadis yang seterusnya disebut Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Inni la awwalur rajulin ahraqa daman fi sabilillah wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Laqad ra'aituni aghzu fil 'isabah min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ma na'kul illa waraqah syajari wal hublah hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yad'u kama tad'u asyatu wal ba'ir wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fi din laqad khibtu idzan wa khasirtu wa dhalla amali." Aku adalah orang yang pertama, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah pada jalan Allah. Aku adalah orang yang pertama melemparkan anak panah pada jalan Allah. Aku menyaksikan diriku berperang dalam pasukan yang terdiri daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kami hanya makan daun-daun pokok dan hublah, iaitu sejenis tanaman yang berduri seperti pokok, tak tahu pokok akasia ni wallah, pokok yang macam mana, tapi tumbuhan yang berduri, sehingga tepi mulut kami ini luka-luka. Seorang daripada kami mengeluarkan kotoran yang kelihatan seperti kotoran kambing dan unta. Dan kabilah Asad, iaitu mengejek cara aku mengerjakan salat. Jikalau ejekan mereka itu benar, sesungguhnya aku adalah orang yang gagal meraih kebaikan dan rugi, dan amalanku sia-sia. Baik, kisah ini sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat oleh Khalifah Sayyidina Umar menjadi gubernur, iaitu di Basrah ataupun Kufah. Jadi dia pemimpin yang adil. Bila mana Sayyidina Umar nak lantik gubernur, dia minta pandangan daripada masjid-masjid. Beberapa buah masjid dia minta pandangan. Jadi semua masjid yang lain tak ada masalah, melainkan satu masjid, iaitu masjid daripada Bani Asad. Jadi Bani Asad, kabilah Asad ni, yang dia kata Sa'ad ni tak sesuai jadi pemimpin. Kenapa? Karena iaitu dia mengerjakan salat dalam keadaan tidak elok. Semayang dia cacat. Dia tak layak jadi pemimpin. Jadi maka dengan perkara inilah dengar sampai berita kepada Sa'ad, menyebabkan Sa'ad mengadu. Sa'ad kata, kalau aku ni semayang tak elok, sedangkan aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah pada jalan Allah, perang dengan Rasulullah, golongan yang terawal dengan Rasulullah, dan aku juga adalah orang yang pertama melemparkan anak panah berperang dengan Nabi, dan aku makan makanan yang sehingga menyebabkan saat itu tak ada makanan tersebut sehingga berdarah bibi aku makan makanan. Kenapa kalau tak makan nanti?
sehingga jadinya kami seperti kambing ataupun unta-unta yang kelaparan, jalan pun macam orang nak rebah. Jadi maka dengan sebab itu tiba-tiba ada orang tuduh aku sembahyang tak elok. Ni mana kita nak kata ni apa benda ni? Kita kata begitulah. Sedangkan aku rugilah aku kalau aku hidup zaman Nabi tapi aku tak solat macam Nabi. Rugilah aku bersama dengan Rasulullah tapi solatku, ibadatku tidak sempurna. Maka Sayyidina Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, mendoakan agar perfitnah itu lanjut usianya dan dia akan kembali balik fitnah itu padanya. Ini menyebabkan kisah ini boleh kita doa kepada orang yang menuduh tuduhan yang tidak baik pada kita. Orang zalim dia boleh doa kepada orang yang telah mengkhianati dia. Jadi kita doa. Jadi sehinggalah disebut yang berdusta tadi, yang berbohong tadi, kabilah Bani Asad tadi, didoakan oleh Sa'ad dengan umur yang panjang dan dia mati dengan fitnah. Sehingga disebut yang buat fitnah tadi jadi tua sungguh, panjang umur sungguh, sampai kelopak mata dia ditutup biji mata. Ada gelebeh, tutup biji mata. Kemudian dia macam orang gila jadi, sehingga dia kata apa? Aku menjadi seperti ini kerana kesan dan doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan fitnah orang. Jadi jangan fitnah orang. Apatah lagi orang yang kita buat fitnah ni orang yang soleh, orang yang baik, dekat dengan Nabi. Jadi maka sebab tu fitnah di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Jadi sebab tu tuan-tuan, buat apa pun fitnah tuan-tuan. Saya buat tahfiz fitnah. Orang kata apa ustaz? Ustaz makan duit tahfiz ni. Ada orang kata, makan duit anak yatim. Kata apa kebeda tu? Kita duit bayar kereta sikit pun tak guna duit lain. Jadi nak katanya apa ni fitnah. Biasa ni tuan-tuan, benda ni fitnah. Cuma kita doa semoga orang yang fitnah ni Allah buka lah hati dia kata. Allah Ta'ala buka hati. Sampai ada seorang hamba Allah tu baru 2-3 bulan lepas. Dia duduk pinjam duit orang ni, dia punya duit orang ni, dia kata pinjam duit sikit, dia kata ustaz nak pakai duit. Dia cakap macam tu. Dia ni orang rapat dengan kita. Orang kenal lah kalau dia ni dengan saya, dengan Ustaz Fatih Naim, kawan saya. Jadi pinjam duit kata sebab apa sekian-sekian, dia kata. Ada orang. Jadi benda ni saya kata dengan fitnah, saya kata. Jadi tak pernah pun kita minta duit dengan orang nak pakai, tak ada, saya kata. Jadi maknanya nak kata tentang fitnah di mana-mana. Cuma kita orang yang dizalim ini minta doa lah supaya Allah Ta'ala buka hati. Pada fitnah ni, siapa pun yang memfitnah, supaya Allah Ta'ala buka hati mereka. Jadi maka dengan sebab itu, inilah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Difitnah kerana apa? Kerana kebencian, kerana kedengkian manusia terhadapnya. Hadis yang terakhir pada pagi ini, hadis yang 359, Khalid bin Umair dan Shuwais Abu Ar-Ruqad bercerita, Ba'asa Umar ibn al-Khattab Utbah ibn Azwan wa qala intaliqa anta wa man ma'ak hatta idha kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajam fa aqbalu hatta idha kanu bil mirbad wajadu hadha al-kadhan fa qalu ma hadhihi qalu hadhihi al-Basrah fasaru hatta balagu hiyal al-jisr as-saghir فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. Umar bin Khattab memutuskan Utbah bin Ghazwan dan berkata, pergilah kamu bersama dengan pasukanmu yang berjumlah 300 orang sehingga kamu semua tiba di negeri Arab yang paling hujung dan negeri asing yang paling hampir dengan wilayah Arab. Dengan itu Utbah bin Ghazwan dan pasukannya berkelana sehingga mereka tiba di Mirbad, iaitu di Basrah. Di situ mereka menemukan sebiji batu lunak berwarna putih yang berbentuk sebiji seperti telur. Lantas mereka bertanya-tanya, apakah ini? Ada yang menjawab, inilah dia batu Al-Basrah. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di hadapan sebuah jambatan kecil merentangi sungai Dajlah. Mereka berkata sesama, di sinilah kita diperintahkan berhenti bagi membina pengkalan, menahan serangan daripada bangsa Parsi. Mereka pun singgah di tempat itu. Baik. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab utus Utbah bin Ghazwan ni dengan bala tentera jaga satu perbatasan. Jadi dulu isyarat nak beritahu, okey, pergi ke sekian-sekian tempat, di hujung sekali, nampak, situlah kamu kena jaga.
Sekarang ni mudah pin location, okey, WhatsApp je dalam grup WhatsApp. Ni kena jaga sinilah. Dulu Waze mana ada. Sekarang ni Google Map ada, Waze ada, mudah. Jadi dulu kamu pergi hujung sekali, sampai di hujung sekali tu, di situlah tempat yang kamu kena jaga. Jadi sahabat pun pergi. Khalid dan Syuais membacakan hadis ini sehingga selesai. Faqala Utbah bin Azwan, laqad ra'aituni wa ana lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma lana ta'amun illa waraqatu syajar hatta taqarrahat ashdaquna faltaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'd bin Abi Waqqas fama minna min ulaika sab'atin ahadun illa wa huwa amiru Misri minal amsar wa satujarribun al-umara ba'dana. Utbah bin Ghazwan pun berkata, aku seorang daripada 7 yang pertama masuk Islam. Kami pernah tidak memiliki makanan kecuali daun-daun pokok yang menyebabkan tepi mulut kami luka-luka. Aku pernah memungut sehelai kain burdah dan memotongnya kepada 2 bahagian untuk diriku dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami ber-7 yang pertama masuk Islam sejak kami menjadi pemerintah di satu wilayah, dan kamu semua akan menguji para pemimpin selepas kami, lalu kamu mendapati mereka tidak seperti kami baik. Nak cerita keadaan sahabat-sahabat berperang, begitulah mereka ini keadaannya, iaitu dalam keadaan makan makanan sehingga luka-luka dan sebagainya, dalam keadaan susah. Jadi kata dia, kami di golongan awal yang mana kalau kamu nak banding pemimpin yang selepas ini, kamu tak akan dapat bandingkan pemimpin yang terdahulu daripada kamu. Jadi mana orang yang lagi awal ni dia kerasa betapa penat, susah bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan Rasulullah, maka sebab itu generasi mereka generasi yang terbaik. Maka kalaulah kamu nak banding dengan pemimpin yang akan datang, tak terbanding jawabnya. Jadi kenapa? Kerana kami melalui jalan ini. Jadi maka dengan sebab itu nak menunjukkan kehidupan Rasulullah begitu dahsyat, iaitu tidak memiliki makanan, tidak memiliki iaitu makanan yang baik dalam peperangan dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Insya-Allah kita habiskan di sini dahulu. Iaitu ada lagi ni. Bulan berapa habis tak tahu ni. Insya-Allah sempat ada agak panjang umur. Takut saya nanti tu tak habis. InsyaAllah hadis yang ke-360. Jadi kita berhenti setakat tu. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan atas pertemuan kita. Pertemuan kita, moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan, insyaAllah. Kalau habis daripada pengajian ni, iaitu yang seperti kita bincang dengan Kak Ani tu, jadi kita akan bawa kitab ni, insyaAllah, kitab Ayyuhal Walad ni, iaitu wahai anakku yang tercinta. Tapi bukan pasal anak, ia pasal iaitu muhasabah kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dicerita tentang manfaat umur, manfaat usia, dan beberapa wasiat yang menarik dalam ni. Jadi insya-Allah. Jadi kita ni kata silap dulu RM7, sekarang tak silap RM10 rasanya. Jadi nanti beritahulah pada AJK nak berapa. Jadi saya boleh order je. InsyaAllah yang kita bawa akan datang, insyaAllah. Kita ni macam tadi cerita yang tadi kan, boleh ke kita berdoa yang tak baik macam ketika kamu tu buat Allah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma hilanglah sedikit pahala kita. Pahala apa? Pahala sabar. Tapi kalau kita boleh doa kebaikan, ya Allah, semoga yang mencuri selipar aku ini, dia kaya, dia tak lagi mencuri selipar. Itu lagi baik. Bila dia kaya, dia tak mencuri lah. Ya Allah, potong kaki dia, dia langgar di lori. Tak ada masalah. Dan dia buat zalim pada kita. Cuma kalau dia dapat balasan tu, kita ni tak ada apa. Kita sekadar dapat kepuasan. Kita puas. Tapi dari sudut nak boleh pahala sabar, maka itu jauh lebih besar pahala dia. Tak ada masalah. Jadi sebab tu bila mana ada sahabat dia duduk tepi Rasulullah ni, duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba sahabat ni dikata, diejek. Bila dia diejek, sahabat ni diam, Rasulullah duduk bersama lagi dengan dia. Diejek lagi, dia diam, sahabat Rasulullah duduk lagi bersama dengan dia.
Sehingga bila dia diejek lalu dia balas ejekan tersebut, Rasulullah pun pergi. Kemudian sahabat dia tanya, Rasulullah, kamu tak suka ke dengan apa aku buat? Bukan, tapi sebab waktu kamu diejek, kamu bersabar, ada malaikat bersama dengan kamu yang tolong jawab panggilannya, yang tolong balas apa yang dia kata pada kamu. Tapi bila kamu membalasnya, malaikat itu tak ada dah tolong jawab panggilan kamu. Jadi maka aku tak duduk lagi buat apa, aku nak duduk kamu, malaikat pun dah tak ada dah dengan kamu. Jadi maka sebab itu kita, saat orang buat zalim pada kita, kalau kita sabar, itulah yang terbaik. Itulah balasan yang terbaik yang Allah Ta'ala nak berikan pahala sabar pada kita. Nak suruh buat puasa sunat, susah dah. Nak suruh tunggu sembahyang sunat tahajud, susah. Maka Allah nak beri juga syurga, beri pada sabar dengan Allah Ta'ala takdirkan kita dizalimi. Kita dizalimi, maka dapat pahala. Nak beri masuk, kita masuk syurga Allah Ta'ala. Itu cara dia. Banyak cara Allah nak beri kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Seperti biasa, siapa yang berminat nak berwakaf untuk pendidikan dan pembangunan tahfiz percuma yang saya buat, RM50 satu lot, insya-Allah. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami pada pagi duha yang mulia ini, ya Allah, dengan penuh kebaikan, ya Allah, himpunkanlah kami sama-sama dari syurga Firdaus tanpa hisab, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin.